ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini, kuliah maghrib bulanan, yang mana kita mengupaskan isi kandungan kitab yang ditulis oleh almarhum Syekh Said Hawa, Jihad Politik dalam Negara Kafir, yang masih lagi panjang perbahasannya. Yang berkitab itu boleh rujuk muka surat 104. Malah kita katakan setiap Muslim perlu mempunyai tingkat kesedaran politik, bukan terikut dengan politik dunia. Di sinilah yang menunjukkan umat Islam itu mempunyai sifat independen, iaitu yang bersifat bebas, ada al-hurriyah, kebebasan, yang tidak terikat pada fikrahnya ataupun pemikirannya dengan ideologi ataupun dengan fikrah orang-orang kafir, iaitulah orang-orang barat. Ya. Jadi tingkatan kesedaran politik yang ada pada setiap individu Muslim itu ialah mestilah politik yang mempunyai corak, bentuk dan acuan yang telah ditetapkan oleh agama. Politik yang orang kata yang dijadikan sebagai ideologi bagi seseorang Muslim itu bukan berteraskan semata-mata nak mencapai kemenangan, maka menghalalkan seluruh cara. Sedangkan Islam mengajar kepada kita bahawasanya niat yang baik itu tidak boleh menghalalkan yang haram. Ya, nampak? Ataupun matlamat tidak menghalalkan cara. Ingat, matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Apa juga matlamat kita katakan kita nak menang, kita nak memartabatkan Islam, tapi jangan sampai kita menggadaikan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip akhlak dan manhaj agama. Ini salah. Maka sebagai seorang Islam mesti mempunyai matlamat dan tujuan yang sudah diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Saya suka bila sebut Quran ni, saya akan kaitkan dengan azali, sebab kita beriman dan beriktikad Quran ni adalah kalamullah. Kalamullah ini termasuk di dalam apa kita panggil sifat-sifat Allah, dan juga kalau dikatakan Allah itu berkata, maka termasuk juga adalah af'al ataupun perbuatan-perbuatan Allah yang semuanya itu adalah azali. Yang sejak sebelum adanya kita dan alam ini, maka sudah adanya kata-kata daripada Allah Azza wa Jal. Maka di sini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala sudah mengajar kepada kita bahawasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matlamat kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dihalalkan Allah, maka kita menghalalkannya, dan apa yang diharamkan olehnya, maka kita mengharamkannya. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyatakan perkara syariat, maka ulama pun sudah menetapkan kaedah apa-apa sahaja yang disuruh oleh Nabi, ma amara bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam faqad fahimahu minal Quran. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang difahamkan oleh baginda daripada Al-Quranul Karim. Baik. Jadi politik dunia ni politik yang biasa diguna pakai oleh pihak dunia.
maka jangan kita terikut seperti mereka. Menyusun strategi tak apa, tapi jangan terlalu menyusun strategi sampai tenggelam matlamat. Kan? Jangan sampai tenggelam matlamat. Ini ustaz, ni strategi je ustaz. Kita saja je ubah contohlah, kita saja ubah je nama negara berkebajikan ni, tak nak approach nama negara Islam, takut orang bukan Islam takut sangat nama Islam. Okey, fine, tak kisah. Baik. Tapi takkan sampai tenggelam terus Islam tu dengan strategi yang kita buat. Itu contohlah. Mungkin contoh saya salah, tapi saya nak beritahu tu contoh. Jangan terlampau berstrategi sehingga matlamat asal sudah tenggelam ataupun sudah jatuh, tak ada lagi dah. Hilang, ghaib, yaghibu. Terus hilang, tak nak. Maka sebab itu politik dunia ni dia banyak mengikut rentak pengundi. Kalau kita kaitkan dengan pilihan raya. Apa pengundi nak? Kalau pengundi tu belia, dia nak K-pop, kita pasal tonjolkan K-pop untuk mencapai kemenangan. Lebih ramai lagi dia peluknya. Kadang-kadang K-pop tak peluk pun, penonton tu yang meluknya. Ataupun lebih ramai lagi pemain badminton menjadi pelukkan wanita 50-an. Contohlah. Jangan sampai kita hanyut macam tu kan. Betul, tengok pula kalau pengundi kita, penyokong kita nak pula ya Hanana kita membawalah selawat kan. Kita bukan gitu. Betul, kalau kita baca kitab yang tulis oleh Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama Jordan, dalam tajuk kitabnya Israiliyat Moden, saya sebut dulu masa kuliah lepas, ini dipanggil sifat kepura-puraan ataupun nifaqa, hipokrit kata orang Banjar. Jadi dia akan berlakon, dia akan memegang watak orang di keliling dia. Kalau watak orang kelilingnya suka ulama', dia pun mengulamakan diri dia. Kalau keliling tu orang profesional, dia memprofesionalkan dirinya. Kalau keliling tu setan, jadi setan lah dia. Kalau keliling tu malaikat dia. Susah saya cakap itu senang faham sikit. Ini kan. Jadi Nabi pula aja. Kata tengok pula hadis Nabi, la takunu imma'atan. Jangan jadi pak turut. Nampak? In ahsanan nasu ahsanna. Orang buat baik, kita buat baik. Orang ikut Islam, kita ikut Islam. Kena ikut rentak. Nampak? Nabi kata jangan jadi imma'atan. Ditafsirkan imma'ah itu artinya orang yang selalu ikut rentak orang keliling. Wa in zalamu zalamna. Kalau mereka buat jahat, kita pun buat jahat. Walakin Nabi kata akan wattinu anfusakum, tetapkan pendirian diri kamu. Nampak? Mesti ada tautin zati. Maknanya mesti ada penetapan pada diri sendiri. Mesti ada. Apa dia? In ahsanu ahsanna wa in zalamu ahsanna. Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat tak baik, tetap kita buat baik. Ini konsisten. Ustaz, orang lain menipu Ustaz, kita pun menipu kat Ustaz, baru menang. Tak. Dia menipu tak boleh. Khuda'ah boleh. Apa beza khuda'ah dengan menipu? Khuda'ah tu tipu daya dalam strategi peperangan. Macam perang pergi betul berundur. Rupanya nak pergi mara depan balik. Jangan menipu sampai lebih-lebih sangat. Masuk menipu lebih sangat, kita nak create satu cerita. Orang tu tak buat tapi kita paparkan gambar dia seolah-olah dia buat benda yang dia tak buat. Itu tak boleh lah, itu nak masuk dalam bab menipu. Jadi sebab itulah politik cara sekular gitu. Nampak? Jadi orang tu tak pakai salib, dia superimpose letak salib. Nak pula besok nak mengundi. Tengok. Dia pergi tempat sesekian dengan sebelah padri letak salib. Contohlah. Maka itu bukan politik yang diajar oleh agama. Jadi maknanya politik itu kotor sebab orang yang berpolitik itu kotor. Kalau orang berpolitik itu bersih, bersih dia. Macam baju. Baju kita time bersih, kalau kotor lah dia. Maka tugas kita mencucikannya. Itu. Baik, kemudian ini adalah kerana setiap persoalan yang ada kaitan dengan manusia mempunyai hukum di sisi Allah. Wajib kita beriman. Alaqah baina siyasah wal aqidah. Ada hubungan siasah ni dengan akidah. Macam ada hubungan fiqh dengan akidah.
Contoh pada fiqh dan akidah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir ayah. Bila Allah sebut, bila kita nak mendirikan solat, maka hendaklah kita berwuduk. Allah mulakan dengan ayatnya, panggilannya, wahai orang-orang yang beriman. Dia tak kata, ya ayyuhal arab, ya ayyuhal atrak, ya ayyuhal akrat, ya ayyuhal malayuyun. Lagi jauh tak ada, langsung tak ada Melayu dalam Quran. Ya ayyuhal Quraisy, tak ada ay Quraisy. Tapi Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Akidah terlebih dahulu, kerana imanlah kita akan berwuduk sebelum mendirikan solat. Kalau kita solat pun, siapa yang tahu kita berwuduk tak berwuduk? Macam cerita ada seorang budak muda semayang jadi imam, sedap bacaannya. Ada kisah lah kan. Bila Tok Imam kata, sedapnya bacaan kau, tak sangka-sangka. Itu baru belum ambil wuduk lagi Tuan Imam. Kau dah ambil wuduk lagi sedap. Tak kejut Tuan Imam tu. Jadi mana kau semayang ni tak ambil wuduk? Tak, belum lagi. Ini dia. Jadi maknanya kalau kita tak berwuduk pun, siapa yang tahu. Tapi Allah kaitkan perbuatan ambil wuduk dengan iman. Perbuatan melaksanakan syariat maknanya, kan, berkaitan dengan iman. Maka sekular tu dah hajar menurut kitab Muhammad Qutub rahimahullah dalam kitabnya Al-Islamiyun wal Ilmaniyun, golongan pro Islam dengan golongan pro kepada sekular. Orang barat, penjajah barat, dia dah asing antara akidah dengan syariat. Maka sebab tu ustaz-ustaz kemas dululah, bukan sekarang. Dia kata kalau tak laksanakan hukum hudud tu tak terjejas akidah tu dia. Tu dia. Sebab dia tahu akidah dengan syariat tu hanya bermula pada bab taharah sampailah bab pergi haji. Tu je dah. Ambil uduk dengan haji je. Habis. Haid dengan nifas. Yang lain tak ada kena-mengena. Ini yang silap. Ya. Baik, jadi begitulah juga dengan politik. Bila berpolitik, kalau kita tidak ikut Islam, maka kita dipertanggungjawabkan depan Allah. Kenapa kau tinggalkan Islam dalam berpolitik? Macam juga kita meninggalkan Islam dalam berekonomi, dalam berpendidikan dan seumpamanya. Macam kes rotan anak. Kan? Islam ajar cara rotan anak. Ada, kalau kita buka kitab Tarbiyatul Aulad, Abdullah Nasih Ulwani. Kan, pukul, kalau ikut hadis Nabi riwayat Abu Daud, Hakim dan seterusnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinina. Suruh semayang 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Kalau dia tak semayang 10 tahun, dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Asingkan tempat tidur kalau umur 10 tahun. Pukul ada. Tapi syarat dia dalam hadis tu kata mesti 10 tahun ke atas. Belum baligh, cara pukul dia ada. Sebelum 10 tahun tak boleh pukul. 10 tahun je dah boleh pukul dah. Tapi bilangan dia mungkin mula dengan 1. Kemudian 2. Lepas tu 3. Kan? Paling banyak 10. Nampak? La yujladu ahadun. Jangan dipukul seseorang itu. Fauqa asyrati aswatin. Lebih daripada 10 kali sebatan. Illa fi haddin min hududillah. Kecuali dalam hukum hudud sahaja. Nampak? Dia ada guideline dia. Islam tu ada bagi panduan. Nak hukum, nak rotan tu pun kena ikut cara Islam juga. Nampak? 10 tahun tak semayang kena rotan. Tapi kalau 20 tahun dia rotan kita balik. Kalau kita suruh dia semayang. Jadi, maknanya Islam dah atur semua dah. Dah ada dah. Bila kita meninggalkan Islam, maka itulah implikasinya. Maka kita dah rasa dalam Islam tu, sama ada kita rasa ada kezaliman lah dalam ajaran Islam. Satu, itu memang betul-betul teruk lah. Atau yang keduanya, dia rasa ada tapi tak wajar lagi dilaksanakan pada hari ini. Ada yang anggap begitu. Kan? Kita pun sebenarnya kena faham juga, memukul tu bukannya suatu tindakan melepaskan geram atau hukuman atau uqubah semata. Tidak. Islam menyuruh rotan anak itu ialah aliqu as-sawta, gantung rotan. Nampak? Haitsu yarahu ahlul baiti, bila mana ia dapat dilihat oleh keluarga. Fa innahu, kerana sesungguhnya adabul lahum, menjadi adab untuk mereka. Maksudnya
untuk mendidik mereka. Rotan ni untuk didik je. Betul dalam Islam, hukum rotan tu bagi didik je. Bagi dia rasa bukan sakit sangat, dia terdidik. Dengan rotan tu dia ingat dia dah kena hukuman untuk didikkan. Macam mana Rasulullah suruh Al-Ghamidiyah dibaling batu. Nampak? Al-Ghamidiyah dah kahwin kena hukuman rejam. Nabi kata apa? Nabi kata irmuhum bihijarah. Balingan batu, tapi dia tunjukkan besar ni saja. Besar kacang kuda. Wattaqul wajh. Jangan kena kat muka. Muka tak boleh. Jangan ambil sampai batu-batu besar, jangan. Bismillah. Allahu Akbar. Itu salah tu. Kan? Sikit macam kita lontar jamrah. Itu didikkan dia. Didik saja. Tapi kalau tengok penjara Sungai Buloh 6 kali sebatan. Pertama je sebat dah terkoyak kulit punggung. Bayangkan. Ada kan dalam video kan tengok. Bayangkan tak? Zalim sungguh kan. Islam ajar senang je. Bismillah. Itu je. Macam dekat Aceh. Ada dalam gambar kan. Lepas mayang Jumaat. Dia sebat. Sebab kena main judi. Kat Malaysia boleh buat. Tapi satu saya bimbang. Bukan je pemain judi kena. Pelesen pun kena sekali. Kan? Pelesen pun kena sekali. Kan? Ini ni. Sekarang diumumkan ini yang mulakan lesen dah macai. Berapa kali? 15 kali. Kan? Ini. Kan? Ini pula Magnum. Kan? Termasuk Tan Sri tu kena sekali. Sebab dia kata aku tak main cuma pengurusi saja. Kono sekali. Kan? Itu dia. Tak maaf lah kan. Kena tegas sebab hukum ni tak boleh nak mujamalah. Orang tak ada mujamalah ni. Tak ada nak kona baring, kona lipat tak ada. Kalau dalam kubur dia lipat dengan malaikat. Bukan nakir lagi. Baiklah. Kemudian lagi. Seseorang Muslim di atas sifatnya sebagai seorang Muslim wajib mengambil hukum ini dan melaksanakannya pada dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Nampak? Kita ni ambil Islam, laksanakan dalam keluarga. Cek balik, selalu saya sebut benda ni. Kita ni kadang-kadang Allah tangguhkan kemenangan bersebab juga sebenarnya tuan. Mungkin anak-anak kita perempuan belum lagi dapat tarbiyah sempurna. Kan? Kita sokong hukum Islam, hukum Islam, hukum Islam. Tengok-tengok anak kita pakai tudung masih lagi tudung saji. Jarang lagi kan. Dia orang pun kata, sungguh kan kau nak berjuang ni. Tengok. Isteri ustaz ni pun serban cantik, janggut cantik, jubah cantik, serban dah berlapis-lapis. Tapi isteri tudung 3 segi, nampak lagi dada. Nampak tuan-tuan? Nak kata apa? Terang-terang cakap, saya bukan munafik. Tak. Ini dia. Kadang-kadang yang bercakap hebat beragama, stokin pun tak pakai isteri dia. Apa cerita? Dia macam mana? Jadi maknanya kena betul-betul tarbiyah dulu. Anak macam mana? Isteri macam mana? Lepas tu barulah bermunajat tu, minta pada Allah tengok, ni betul ni, sungguh ni. Kan? Takut kita minta tu, minta atas dasar geram, atas dasar marah. Berjuang ni sebab kena marah tak edit. Pasal apa kau berjuang jatuh kerja zalim? Sebab kata dia cukai, harga minyak sudah turun alhamdulillah. Tak, kita berjuang tegakkan Islam. Tu je kena faham. Yang lain semua isu sampingan saja. Minyak turun naik itu memang sunnatullah. Betul. Sunnatullah kan benda pada barang naik tu. Itu biasa. Tak kita berjuang nak tegakkan agama Allah. Maka perjuangan ini nawaitunya jangan berubah. Nawaitu Saumaradin tu. Tu niat puasa lah kan. Nawaitu kena jangan berubah. Kita pun salat minta pada Allah konsisten. Ya ke ustaz ni biar betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Ibn Abbas Al-Quran wa sunnah. Dalam lurus tu Quran dan sunnah. Tak nak i'wijaj siratal ladzina an'amta alaihim, nak jalan para nabi, para syuhada, siddiqin, as-salihin. Tak nak jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan Yahudi. Yahudi ni cara dia, kalau orang nak benda tu haram diharamkan. Kalau orang nak benda tu halal dihalalkan. Walaupun Allah tak nak macam tu. Tak nak kita. Waladhalin, bukan jalan orang sesat, yakni Kristian. Kristian ni dia ajak orang tapi dia sendiri tak ada ilmu. Dia nak beribadat tak ada ilmu. Kita nak berjuang kena ada ilmu, kena ada kepahaman. Maksudnya kita nak perjuangan kita ialah dipimpin oleh para ulama. Ini tu kisah menarik tuan. Kisah seorang ulama, dia pergi berburu dengan sultan. Sultan ni pun bawa lah. Sultan ni kata apa?
kali ni aku nak bawa ulama, manalah tahu kok berkat pula. Biasa dapat pelanduk seekor, tapi bawa ulama mungkin dapat 3 ekor pelanduk. Tu silap kadang-kadang orang nak ulama berkat je. Orang ambil ilmu tu baru berkat datang. Ni berkat dia nak. Tak apalah. Dia pun bawa-bawa. Bawa-bawa tuan punya lama sekian lah hutan tu tak ada langsung seekor rosa ke pelanduk yang menintah. Dia pun heran kata, dulu aku pergi sendiri tak bawa ulama, banyak pula binatang buruan. Ni seekor pun tak nampak. Bawa ulama ni. Jadi tuan-tuan, punya lama tu adalah seekor kan, pelanduk. Dia pun terus kan, dia attack dengan dia punya panah, mati. Kan? Maka akhirnya tuan-tuan, dia pun asahlah pisau. Bila-bila asah dia pisau tuan-tuan, dia pun sembelihlah. Kan? Sembelihlah pelanduk tadi, tangan dia pula yang terputus jari tuan. Bayangkan. Ulama tu kata sabar, ada hikmah kata dia. Dia pun kata tak habis-habis, sabar, hikmah. Kan? Inilah ulama. Itu tuan-tuan, bila ulama tu kata begitu tuan, dia punya marah, dia penjarakan ulama ni tuan. Jagakan ulama ni. Satu masa dia pergi buru pula lagi tuan, dia pergi seorang, dia bukan pergi seorang, dia tak bawa lah ulama tu. Kena tangkap pula tuan-tuan dengan orang asli kanibal makan orang tuan. Bayangkanlah. Kan? Bila dah kena kepung orang kanibal tuan, yang dia punya apa orang panggil pengiring semua lari takut. Raja ni seorang tuan yang kena tangkap. Bila ketangkap, orang kanibal pun bersidang. Nak masak apa ni? Raja ni. Kan dia makan orang. Nak masak asam podah ke, masak asam ke, sama tumis. Kan? Jadi pakar masak pun, tukang masak daging manusia tengok dia. Dia cek-cek rupa tak boleh makan ini. Kenapa? Tengok jari pun tak ada sebelah. Kalau korban pun, kalau kita bagi lembu cacat pun tak boleh kan. Macam juga lah tadi. Orang ni pun cacat, lepas lah. Lepas seronok dia kan. Lepas seronok dia pun balik-balik lah kan. Dia rasa nyesal pergi penjara ulama', dia bebaskan ulama' tu. Kan? Dia pun ceritalah kat ulama' tu pasal apa. Yang dia lepaskan ulama' tu, dia rasa bersalah lah. Kan? Itu ulama' tu katakan, aku bagi tahu kat engkau dah. Ada hikmah jadi kau putus. Orang kanibal pun tak makan kau. Lepas tu dia tanya pula ulama' tu, kenapa pula engkau pula, hikmah kau kena penjara pula? Hikmah aku kena penjara, aku tak kena tangkap orang kanibal sebab aku ada jari. Aku sempurna sifat, nanti aku pula dimasaknya asam podah. Kan? Susah. Jadi tuan-tuan, maka sebab itulah kita kena faham. Kan? Dalam Islam ni para hadirin dan hadirat sekalian, orang yang faham Islam para ulama'. Yang tahu melaksanakannya ialah para alim ulama'. Kalau kita ulama' ulala, ulahub, ulah senduk tak boleh kita kan. Takut ngap je, ulah senduk pun dia ngap je kan. Tak kira halal haram tuan kan. Takut dia pegang kaedah fiqh dia membujur lalu melentang sapu. Baik. Oleh kerana bidang kerja kerajaan meliputi setiap persoalan dan apa yang dilakukan oleh kerajaan itu mungkin sesuai dengan Islam dan sebaliknya, maka seseorang Muslim atas sifatnya sebagai seorang Muslim perlulah bersikap positif atau negatif menurut tindakan kerajaan itu. Dia tidak boleh mengambil satu sikap yang tertentu kecuali ia telah benar-benar mempunyai kesedaran. Jadi seseorang Muslim tidak mempunyai pilihan sama ada hendak mengambil sikap politik atau tidak. Syariah Islamiah telah membuat ketentuan ke atasnya supaya berpegang dengan Alkitab. Kan ada hadis Nabi SAW, faduru ma'al kitabi haitsu dara. Ala inna sultana wal furqana sayaftariqani. Nampak dia kata hadis Nabi sebut besok kerajaan ni akan berpisah dengan Al-Furqan, yakni Quran. Faduru ma'al kitabi haitsu dara. Maka hendaklah kamu berputar mengikuti Alkitab, yakni Al-Quran, di mana saja ia berputar. Maknanya hadis tak suruh pegang, dia suruh pegang Quran je. Kau cakap gitu tuan, orang pun malah macam ini sesat ustaz ni kan. Dia suruh pegang Quran, dia tak pegang hadis. Ialah Quran sendiri pun suruh pegang hadis. Wa ma ataakumur rasul wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas dah surah Al-Hasyr ayat ke berapa? Ayat ke-7. Apa yang Rasulullah suruh kita buat, yang dia suruh tegah tinggalkan. Maknanya automatik apa yang Quran suruh tu sama juga disuruh oleh sunnah. Maka bagi seseorang Muslim, tengok pemerintah dia. Pemerintah dia ambil setengah perkara ikut syariat, setengah tidak. Maka pada masa itu dia mesti ada kesedaran politik, menilai terlebih dahulu apa maslahat dia buat begitu. Tengok dulu. Kan? Maknanya dia ambil tahulah. Setengah orang dia tak ambil tahu.
Tak apa, kita kalau fikir-fikir orang kerajaan buat apa susah. Awak nak khojek, nak makan, kan? Asal boleh khojek dah halal. Minyak pun dah turun, ada gitu je, kan? Betul tak turun pula tu. Jadi tuan-tuan, dia tak nak fikir benda tu. Dia kata kena fikir juga, kena ambil tahu soal-soal yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu yang berkaitan dengan agama ataupun tidak. Ini tugas sebagai seorang Islam, dia mesti menilai. Sebabnya dia sendiri memilih pemerintah itu. Dia mengenengahkan pemerintah itu. Soal memilih pemerintah bukan dapat saja sampul malam nak mengundi dah, aku undi kau cukup. Bukan kira siapa yang bagi duit, tak, kena tengok lu siapa yang bagi duit, sebab apa dia bagi duit. Lepas tu ada orang tanya saya, ustaz, kalau dia bagi kita ambil boleh ke ustaz? Itu namanya bagi, bukan curi, kan? Satu, hujah dia, kan? Yang keduanya duit kamu juga, kan? Ini dia, kan? Habis dosa ke ustaz kalau dia bagi kita tak undi dia, kan? Dosa pula kalau undi dia walaupun tak bagi duit. Kamu ketengahkan dia buat bukan-bukan. Jadi sebab tu kadang-kadang tu kata susah cakap dengan orang Melayu ni. Kan suruh dia fikir tak fikir, bila pakai syariat pula dia tolak pula, dia terpotik-potik lah agama-agama lah, atau kebenci tu susah sangat. Nampak tak? Ini dia. Tapi itulah susah. Walaupun baca 2 kitab hadis sahih sekalipun, bacalah Bukhari, bacalah Muslim, dia tolak juga. Yang dia percaya 2 hadis sahih dia, utusan dengan berita. Itu susah. Baik. Ini bermakna bahawa setiap orang Islam perlu melakukan kerja politik. Tengok, kan? Dalam apa keadaan jua pun, sama ada ketika wujud pemerintahan Islam atau tidak. Ada orang goyang kaki, ya belum ada pemerintah Islam, tak payah berjuang Islam, relax dulu, tunggu sampai Imam Mahdi turun. Tak, kan? Perjuangan tetap diteruskan. Tapi cara dia dengan matlamatnya berbeza-beza. Ada orang buat kerja, mungkin dia mantapkan dulu dalam bidang tarbiyah, pendidikan. Ada setengah tu ekonomi, setengah tu syakhsiah peribadi, hidupkan sunnah Nabi. Ya, kita kata semuanya dia punya sa'yun mashkurun. Semua usahanya insya-Allah Allah beri pahala. Kita pun bukan boleh hukum orang. Kau buat gini apa Allah beri pada kau pahala besok, jangan. Cumanya orang kata strateginya sajalah. Kalau dia tumpu kat sini bukan tak boleh, boleh, tapi mungkin tak kena sasaran. Kan? Tak kena sasaran. Contoh inilah kita buat satu orang kata perumpamaan yang mudah-mudah je. Kan, macam kita tengok sekarang ni top sangat orang suka belajar memanah, kan. Bila kita nak betul-betul nak target tengah-tengah yang merah tu, nak markah lebih tu, mesti pun diri kita tengah gak. Betul-betul tepat dengan yang merah tu. Ya, kalau kita ambil sisi kanan, sisi kiri, boleh kena ke? Tak boleh kena. Maka sebab itulah dalam perjuangan ni menyusun strategi ataupun dakwah dalam strategi kena cerdik. Kena cerdik. Kan? Mungkin strategi yang dia susun tak kena. Mungkin tak bertepat. Mungkin langsung tak betul. Itu biasa. Tapi macam mana pun, sebab itu bila duduk dalam jemaah, orang akan memberi buah fikiran. Pasal dah ramai, saya rasa kita kena buat begini. Kau pula, aku rasa kata gini. Itu kita ambil lah pandangan yang mu'tadil, sederhana. Saya rasa mana yang lebih selamat. Lepas itu dia panggil, bila menghadapi musuh, cari jalan yang muwajahah silmiyah. Berhadapan dengan dia cara yang paling aman. Nampak? Kalau kita tengok contohnya, kan, ada masanya kita boleh bertindak menggunakan kekuatan. Jihad contohnya, macam berlaku di Perancis, Charlie Hebdo tu, kan. Tapi kalau kita fikir baik, cara kekuatan apa yang kita ada sekarang ni? Apa sistem khalifah yang ada kita? Tak ada. Nak bertindak macam zaman Sultan Muhammad Al-Fatih lu, boleh lah. Bila Perancis pernah menghina Rasulullah dalam pementasan drama, dia dah siap pakai tentera, dia minta datang menghadap dia. Kalau teruskan juga drama tu, kami dah siap sedia. Tentera, aku pun dah pakai tentera, dah siap. Itu tak apalah. Zaman sekarang, tuan-tuan, baru nak keluar berjihad je, ulama utara fatwa lain, selatan lain, timur lain, barat lain. Itu susah. Kan? Sekarang ada orang tu mati pun, syahid tak syahid? Menurut pendapat saya tak syahid. Ini pula syahid. Pening kepala. Tapi yang confirm orang tu dah mati, tuan. Tu lah. Dah tentu dah mana nak pergi. Kan? Kita belum tentu lagi. Jadi maknanya dalam keadaan itu apa kita boleh buat? Tak boleh diam, serah pada Allah, tak boleh juga. Serah, ustaz, apa kita tawakal pada Allah Taala, insya-Allah. Betul. Saya tak nafikan.
Tapi usaha kena ada. Tak apalah. Buat mana yang boleh dulu. Buat mana yang boleh. Macam ada setengah-setengah negara Arab, diorang bagi keputusan, apa juga produk Perancis kita pulaukan. Biar ada rasa tekanan ekonomi. Gitu. Okey, itu yang boleh buatlah. Usaha kena ada. Usaha kena ada. Sebab sekarang ni itu cara yang boleh buat. Yang lain tak ada lagi. Awak, yang lain tak ada. Nak pergi buat bom, pergi Perancis, boom. Dia keluar fatwa pula. Ni pembunuh berani mati ni, tak boleh. Kan? Mati kata. Satu hal lagi. Jadi itu je lah. Jadi sebab tu cari yang muwajahah silmiah. Apa cara yang paling selamat? Betul lah kita di Indonesia dan kita juga lihat di mana-mana negara rantau, mereka menggunakan pendekatan berpolitik pilihan raya. Sebab itu cara yang silmiah, yang aman dan selamat tanpa menumpahkan sebarang darah. Cuma tumpah dakwat je lah. Dakwat jari. Darah tak tumpah. Kan? Ini saja. Itu contohlah. Kan? Mungkin keadaan sekarang sesuai cakap begitu. Mungkin 20 tahun yang akan datang. Tuan lain nak cerita je. Itu kena faham pula. Tu pandangan dan fatwa tu berbeza-beza. Mungkin 5 tahun lagi lain pula fatwa dia. Nampak? Baik. Ketiadaan kesedaran politik oleh orang-orang Islam mungkin menjadi salah satu faktor yang membawa bencana kepada dunia Islam. Sungguh pun, kalau katakan dia duduk dalam negara Islam atau negara tidak Islam, tak pernah fikir pasal politik, dia fikir untuk solat, puasa, boleh bayar zakat, pergi haji cukup, maka itulah bencana yang ada. Bencana macam mana tu? Islam tidak tertegak dan tidak terkenal di atas pentas politik dan tak dapat laksanakan hukum hakamnya. Kemungkinan antaranya ialah bila tidak ada kekuatan politik, dia nak buka sekolah agama di sebuah negara kafir, akhir negara kafir pun tidak memberi jaminan perlindungan sebagainya, dia pertikaikan tentang permitnya atau kebenarannya, dia tutup macam-macam lagi. Tengok orang-orang Islam kita berada di selatan Thai, yang berada di sebelah apa lagi, komuniti Rohingya Muslim di Burma kan. Bayangkan keadaan, banyak kita lihat, kita saksikan tuan. Apa jadi pada mereka? Satu penting. Itu penting adanya kesedaran politik. Mesti orang Islam tu dia akan mempunyai matlamat dalam strategi dia susun. Kalau boleh besok di Eropah tu sendiri bertukar menjadi negara Islam. Tapi kena buat kerja daripada awal lagi. Begitu. Dan macam mana Nabi sebut, la taqumus sa'atu hatta takuna rumu aktsaran nasi adada. Tak berlaku kiamat sehinggalah Rom, iaitu negara barat, paling ramai orangnya menganut Islam. Bila dah ramai menganut Islam, apa kesedaran yang ada? Dia pun bangun untuk memperjuangkan Islam. Jadi tentera pula lagi tuan-tuan, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kesedaran itu ada pada masyarakat barat. Masyarakat barat ni bukan suka dengar cerita orang macam orang Melayu. Dengar cerita orang, betul lah, aku rasa je, baca tak? Kan? Putih tu dia baca, dia kaji, tengok, dia perhati. Lama dia kata, tak adalah kata dia. Islam ni ganas, mana ada. Kan? Nampak? Dia sendiri boleh fikir. Bayangkan tuan. Itu pun kerajaan ni yang zalim, siapa Amerika tu, rakyat dia boleh fikir. Kan? Zalim. Kau kata orang Islam teroris, yang bom Hiroshima pun Amerika juga kata dia. Tak ada panggil teroris pun. Dia fikir tu cukup dia. Dia pun, betul juga. Kan? Jadi, apa sikit orang Islam yang kena. Apa sikit dia orang Islam kena. Itu kalau ada fikiran lah. Kan? Baik. Selain daripada di atas, melakukan kerja politik Islam itu juga perlu kerana wujud pertubuhan-pertubuhan politik yang tidak Islam di dunia Islam yang berusaha untuk memperolehi kekuasaan ataupun telah mendapat kekuasaan. Bila orang kafir, apa yang dia buat? Dia orang ada pertubuhan politik. Diorang ada pertubuhan-pertubuhan politik. Mereka berpolitik. Takkan kita orang Islam tidak mau berpolitik? Takkan kita punya tahap tu je lah. Boleh semayang, ada surah, ada majlis, cukup lah. Boleh buat majlis bayan, majlis ilmu, majlis ta'lim, sudah cukup. Alhamdulillah. Kita boleh buat qiyamul Sabtu malam Ahad, insyaAllah. Takkan itu saja. Ini dia. Jadi kalau ada orang nak murtad ni macam ni, dia minta kelulusan untuk murtad, mahkamah luluskan. Tak apa, kita serah pada Allah Ta'ala, kita pergi rumah, kita ajar daripada Islam, insyaAllah. Kan? Nampak tak? Takkan setakat tu saja. Itu orang tu kita jumpa pula, kita ajar dia, dia kata,
Cik nak heran apa, saya orang yang bilangan yang ke-2000 nak murtad. Contohlah pada kata gitu kan. Masya Allah, dia kan. Yang lagi 199 tu mana lagi? Dah lama masuk Kristian 10 tahun yang lepas. Contohlah dia cakap gitu kan. Apa dia cakap? Tak apalah tu Allah Ta'ala doa. InsyaAllah kita doa bagi Allah Ta'ala bagi hidayat. Kata habis-habis gitu je. Kan? Dia kena fikirkan apa tindakan dia. Kan? So kurang-kurangnya orang katalah contohlah, sebab contohlah perumpamaan lah, bukan nak menyokong, tidaklah. So kurangnya orang yang kerja dalam jatuh agama ke, baik jatuh kemudian Islam macam tu, yang duduk situ pun ada buat kerja juga. Kan? Tengah memantau, menyiasat, hantar memorandum kepada yang Tuan Agung ke siapa-siapa yang orang yang authorized person kan, ataupun orang yang ada kuasa untuk memikirkan dan membuat tindakan susulan. Siapa dia boleh buat gitu? Ada jawatan, ada kuasa politik dia. Kita apa yang ada? Maka betul lah, orang kafir dia buat kerja lama dah. Dengan politik itulah dia boleh bergerak mana-mana saja. Itu yang sampai dia boleh mempertikaikan hukum Allah. Itu yang sampai dia pula minta bantahan. Jangan laksanakan hukum Allah. Jangan azan kuat-kuat. Semua ni benda gini berlaku. Ni contohlah saya buat. Ini maknanya mereka boleh buat sebab ada kuasa politik. Kita apa yang ada tuan-tuan? Takkan tak habis kuasa bercakap je. Kuasa bercakap, kuasa mendengar. Dia tak boleh. Tindakan kuasa bercakap, kuasa mendengar ni lah, tindakan ni lah untuk buat tindakan susulan. Apa dia? Lepas ni tiba masa nak pilihan raya, tahu dah mana kita nak pilih. Itu betul. Ni silap kan lagi, dapat beras kampit. Dapat beras kampit silap lagi. Ini contohlah. Baik. Ini memerlukan orang-orang Islam membentuk sebuah parti politik. Tu terang cakap tengok. Kena ada orang Islam tubuhkan tu parti politik. Tak kisahlah nama apa saja, tapi dasar mesti Islam. Katakan dalam negara itu tak benarkan tulis nama Islam, tak apa, benda remeh je. Tak apa, contohnya parti apa? Parti cap kapak. Contoh. Kapak pula dalam bahasa Arab fas, boleh. Parti fas, kapak. Parti keris ada dah, parti kapak lah kan. Fa alif sin fas kan. Lepas tu kalau kita beli minyak kapak, tu pasal tengok dia tulis Abu Fas. Alif ba waw fa alif sin. Dia asalnya Abu Fas, cap kapak. Tapi tulis Abu Fas. Jadi tuan-tuan tengok. Sampai kat Mekah pun ada cap kapak tengok. Tulis Abu Fas. Jadi kita tengok pun satu kita fa alif sin juga, Fas juga kan. Abu Fas. Contohlah kan. Jadi kata cap kapak sekali pun tuan. Jadi maknanya kita nak dasarnya Islam. Ni kan kempen yang tidak, ni dakwah je. Baik. Dan juga kumpulan dia kata hizban siasiyan wa jama'atan, satu parti politik dan jamaah Islam. Kena faham, Islam tak suruh buat parti politik saja. Muncul masa pilihan raya dengan demonstrasi, tapi time usrah tak ada, tarbiyah kosong. Bila nak hidupkan amalan sunnah tak ada. Bila beragak satu lagi beragak maulid turun pula. Jemaah waktu tak ada. Jemaah waktu tak ada pula tu. Tapi beragak maulid pergi pula. Ini dia. Ni bukan orang silat tempat lain. Nun jauh di sana. Kita nak terbiah. Ada usrah. Boleh cek baca Quran. Betulkan bacaan Quran. Kemudian ada fikrah Islamiah. Tanam terbiah diri. Balikkan tindakannya apa. Rajin buat tahajud. Cek balik bacaan maksurat. Lepas asar sebelum maghrib dengan selepas subuh. Tu. Kau tak boleh buat, ambil Sabtu dengan Ahad. Kau ada kuliah subuh, hadir kuliah. Ini semua tarbiyah. So, dia bukan hizban siasian, tapi dia juga adalah jama'atul Islamiyah. Ada jamaah Islam. Yang didik pengikutnya supaya beriltizam dengan Islam. Ini kadang-kadang dah lama, bukan dia menyokong, jadi ahli. 5 anak perempuan kahwin, 5 ada pelamin. Contohlah kan, pelamin triple XL. Macam mana? Sebab dia hizban siasian, dia bukan jamaah Islamiah. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Dia kena ada jamaah Islamiah, ada tarbiyah dia. Yang paling sedih pula rumah nakib pula tu. Contohlah kan. Rumah nakib. Jadi kita dah kata entah ni macam mana, Syekh. Entah ahli usrah kan, dah dengar usrah tapi 5 anak ente kahwin 5 ada pelamin besar triple XL. Dia tahu rumah nakib pun ada juga. Apa nak dikata, ada contohlah kan. Sebab itu jamaah Islamiah, bukan hanya sekadar hizb siasi. Baik. Yang bekerja atas nama akidah Islam. Tengok, asasnya akidah Islam. Nak betulkan akidah orang. Bahawasanya Islam matlamat kita. Pilihan raya dan politik alat sahaja.
Alat ni kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang tidak. Nampak? Ada masa nak potong kayu pakai gergaji. Nak potong bawang kena pakai pisau. Cakap pakai gergaji juga, asal tajam jadilah. Itu semua alat. Alat ni dia boleh berubah. Tapi yang matlamat tak boleh ubah. Ini akidah. Kenapa nak Islam lah Ustaz? Hidup mati kita pun nak Islam. Itu akidah. Jangan kita kata Islam dipergunakan untuk tarik sokongan. Bila orang dah sokong kita, kita buang Islam pula. Atau nak tarik pula orang-orang bukan Islam. Dekat kita paksa buang Islam. Lalu kita ambil balik. Ya, tak boleh. Matlamat kena betul. Baik. Dengan perancangan yang teliti, kena merancang cara teliti. Daripada mana nak kena buat? Itu yang ditubuhkan tadika Islam. Ada sekolah rendah Islam. Sekolah menengah Islam. Stop sampai dulu. Lepas tu jaya lagi. College, university. Alhamdulillah. Satu masa esok, university. Tapi kalau sampai university pun tak apa juga. Ataupun sampai sekolah menengah. Sebab nanti dia akan pergi tauzi', distribute di mana-mana university ataupun Menara Gading. Fikrah dah ada jelas dah. Sampai kat kampus tahu cari kawan-kawan dia. Tapi kadang-kadang ada juga tersilap cari. Kan masuk kumpulan lain. Balik-balik lawan bapak dia sendiri. Bapak dia nak perjuangan begini, anak dia lain pula. Ada gitu. Sebab apa? Sebab duk tumpu kat orang lain, anak sendiri lupa. Nampak? Ini kadang-kadang berlaku begitu juga. Maka sebab itu perancangan kena teliti. Daripada mana mula nak tanam fikrah. Kerjanya mesti sempurna. Kerja yang sempurna. Kerja tak boleh tak sempurna. Sempurna. Fikiran yang tersusun supaya umat Islam terelak oleh bencana yang akan dialami oleh mereka jika orang-orang kafir dan orang-orang munafik memperolehi kekuasaan. Dah ada seluruh strategi dah. Banyak orang sudah faham Islam di kalangan rakyat yang berbeza latar belakang pendidikan, maka satu masa besoklah tertegak kekuasaan di tangan orang yang kafir atau munafik. Maka rakyat tu dah ada terfikrah, dah tahu dah. Dah beza dah. Oh yang ni tak betul ni, kita dah ikut dulu kelas-kelas pengajian dan usrah dalam jamaah. Tapi tak apa, kita pun tak boleh bertindak sebab umur masih lagi bawah 20. Kamu undi 21 21 dia kata bawah 1 dulu, tunggu dulu, sabar dulu. Nak daftar tak boleh, tunggu lagi 2 tahun, kita ke 4 tahun itulah kata dia kan. Okey, lepas tu sampai di masa dia dah ada fikrah senang. Itu dia. Lepas tu peranan tu penting. Peranan kita. Mungkin peranan jemaah pun main peranan, kita sebagai anggotanya pun kena main peranan. Ya, menggalakkan anak-anak kita juga sama. Adalah diharapkan dengan melakukan usaha ini, orang-orang Islam dapat menghalang perjalanan orang kafir dan orang munafik itu. Yang penting kita sekat dia. Sekat dia kan. Dia nak buat macam ni, kita bertindak begini. Dia kadang-kadang tentu ada tu lagi strategi tau. Penting juga strategi ni. Tapi orang kata strategi tak ada dedah. Tak, ni pasal ni ilmu. Bukan strategi saja, ilmu. Kan? Umum dia dengar siapa. Orang yang ada fikrah Islam ni kadang-kadang dia memang bukan masa dia bertindak tu. Fikrah dah ada dah, matlamat ada dah. Dia punya orang kata pegangan dia dah ada dah. Macam orang kata azimat yang ada pada badan dia. Maknanya dia akan tetap konsisten dengan kepercayaannya bahawa Islam dia akan menang tu masa besok. So dia kata strategi aku beza dengan orang lain. Contohlah, kan? Dia ada fikrah. Satu masa besok dia pegang satu jawatan besar dalam kerajaan. Contohnya mufti bagi contoh kan. Lepas tu naik pula menteri agama. Maka dia buat perubahan. Sebab dia nak, niat dia bersih. Ada tak niat mula bersih? Ada juga. Tapi dah pegang jawatan, tu kotor terus. Sebab tengok masuk banyak dah. Dulu aku buat kerja bagian nak rak sikit je ni, relax je, pakai pegang pen sign ni banyak pula masuk. Tak apalah, ubah nama itu dia. Tunggu pension besok baru kita mulakan balik. Sebab itulah, carilah orang-orang yang mendidik itu thiqah, ada kepercayaan. Untuk menanamkan thiqah itu kepercayaan pada ahli-ahli orang bawah dia. Gitu. Dia kepribadian dia tu penting. Orang tengok, oh dia ni bagus, jelas matlamat, jelas apa kita panggil strategi. Ni kadang-kadang masa belajar bukan main semangat lagi. Dia dah bekerja habis, hanyut terus tuan. Ini masalah juga berlaku. Maknanya dia sedang menyusun strategi. Memang kita tahu ada setengah orang itu. Sampai masa ketikanya itulah dia. Nampak? Dia sudah apa ni orang kata dia sudah mula untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang selama hari ini dia sendiri yang menjadi matlamat dia. Katakan contohlah, kalau dia mendapat pangkat dalam kerajaan, menteri pelajaran contoh, dia ubah sistem pelajaran. Pendidikan, dia ubah sistem pendidikan. Sukan, ubah. Nampak?
Tapi itulah, kadang-kadang kena faham juga. Bila dia duduk dalam satu kumpulan yang dasar tak Islam, susah juga. Dia nak Islam, orang nampak dah, dia pun nak Islam, kena cantas siap. Rupanya dia silap masuk pintu. Kan? Itu betul lah. Dah pun berlaku. Kalau betul masuk pintu, okey. Matlamat dia pun betul. Matlamat pintu dia masuk dah betul dah. Tak ada masalah. Ya ala kulli hal, kena ada siap-siap. Orang kata. Siap-siap pada diri dia, disematkan kepahaman dan matlamat tu kena ada. Baik. Atau dapat menghalang penerusan mereka daripada berkuasa, khususnya seperti mana yang telah kita sebut, bahawa bila mereka berkuasa, mereka memiliki semua sumber kekuatan. Sungguh pun kekuatan, siapa kuasa, kuatlah dia. Dia arah polis, arah tentera, arah PGA, arah FRU, arah Dewan Mendaraya, penguatkuasa, semua tangan dia. Dia arah yang kau pergi, engkau pergi, engkau tangkap. Dia arah pemberita, engkau tukar sikit berita macam ni. Nampak? Rakyat ni dia bukannya menilai. Betul lah ni. Ni dua kitab sahih sebut ni tadi. Kan? Berita dengan utusan. Confirm betul. Contohlah. Kan? Mudah-mudahan tidaklah gitu kan. Mudah-mudahan tidaklah. Tapi memang ya. Baik. Kemudian, dakwah. Kan? Mereka dengan dakwah mereka. Kemudian pengajaran dan tekanan ekonomi yang boleh menjejaskan aliran pandangan ummah. Tengok sampai kat begitu. Ekonomi pun di tangan dia. Apa yang terjadi Turki di bawah kekuasaan nasionalis Turki membuktikan perkara ini dengan jelas. Tengok sampai sekarang pemerintah Turki ibaratkan menarik rambut di dalam tepung, biar rambut tak putus, tepung tak berselerak. Bukan mudah tuan-tuan. Nak turunkan gambar kamar tatuk tu pun makan masa dulu. Bukan terus-terus dapat turun terus gambar-gambar lahanat ni. Tak ada. Terlek dulu kan. Tak, pelan-pelan tu. Kan senang tuan-tuan. Betul kan? Sebab dia dah lama bertapak. Lama bertapak. Tapi kalau kita tengok balik tuan-tuan, kalau ni kita bincang balik tu. Nabi masuk je Mekah terus runtuhkan bahala keliling Kaabah. Macam mana kalau orang Qiyah itu kan? Tapi kalau orang pandai cerdik pula, itu Kaabah, tempat ibadat. Orang Turki pun bukan sembah gambar kamar datuk. Okey lah kan, ada perbezaan. Lepas tu kadang-kadang nak mengeluarkan buah fikiran biar tepat. Yang kata-kata, betul tu, kuntuhkan terus. Kadang-kadang itulah SB sebenarnya, nak merosakkan jemaah. Rupanya merentas tahun ni boleh betul, terus dijatuhkan rakyat ni. Kadang-kadang itu. Jadi pemimpin cerdik juga. Jangan semua orang yang semangat tu, ni betul ni kata ni. Kadang-kadang dia sendiri, dia pun sendiri duduk dalam tu pun dah lama dah. Dia ikat serban cantik dah. Boleh janggut dah lebat dah. Jenuh taruk lagi tuan-tuan macam-macam ubat. Betul, dia nak, betul kata dia gunakan strategi yang diraja oleh Israel. Dia mesti melakukan watak yang sama dengan kumpulan itu. Tuan-tuan, kalau orang tu selawat, dia pun selawat. Kalau menangis-menangis dia. Kan? Balik-balik rumah kan, tak apa-apa dah. Kan? Kalau kita ikut dia tu, betul ke dia, aku tengok rumah dia, rumah lain macam. Tapi tadi tengok, kita kena ada rasa pula syak dah. Betul punya, betul lah. Dia memang ada lesen untuk jadi macam tu. Tujuan dia pun untuk gitu. Tak mustahil. Maka sebab itulah, seseorang pemimpin, apa lagi kalau ada seorang ulama yang berilmu, dia akan berfikir begitu. Kan? Dia kena bertindak, ada masanya kena, sesuatu perkara kena drastik, ada satu perkara tidak perlu drastik. Itulah. Kan? Sebab nak mengubah minda bukan senang tuan-tuan. Siapa dia katalah ulama' di Mesir. Kita nak ubah minda orang ni bukan senang, susah. Makan masa betul lama sebenarnya. Minda. Bukan senang. Dia bukan boleh hari ni saja kita terus ubah. Tak boleh. Makan masa. Macam mana Turki. Dipengaruhi dengan sekular tuan begitu lama. Nak ubah macam mana? Macam kita lah. Berapa dah? 57 tahun. Bukan senang tuan-tuan. Dah lah 57 tahun. Nak cakap pula dengan orang umur 75 lagi susah. Susah. Sudahnya cakap umur 17 ke baru minta maaf. 17. Senang itu. Senang. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah beri hidayat, ada kesedaran. Yang lain tu kesian. Protokol kelima cendekiawan Yahudi. Ini Yahudi sebenarnya Zionis ni tau. Ini bukan Yahudi, dia Zionis, dia parti Zionis. Menyebut bahawa orang Yahudi berusaha merosakkan pandangan umum dengan mengemukakan pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan hingga seorang lelaki, mana bukan lelaki, seseorang sebenarnya tu, biasa merasakan lebih baik jangan masuk campur dalam urusan politik. Dia dah rancang siap dah. Supaya orang Islam tu dengar nama politik, dia dah tak boleh. Jangan politik. Nampak?
Jangan sebut politik dalam masjid. Dulu tahun 99 90 bukan no, 98 awal ujung 98 ataupun bahkan awal 98 saya dah baru grad masa tu. Ingat lagi ceramah bab-bab begini tuan-tuan. Lepas ceramah orang penumbuk tengah salam tu. Jangan cerita pasal politik Wih, sempat lagi tu tengah salam tu. Salam sunnah, tumbuk politik jahiliah. Ada dua sunnah dia buat. Sunnah Nabi buat, sunnah jahiliah buat. Sabar masa tu tuan-tuan. Orang tua nak macam mana tuan? Tak sekarang hidup ke mati tahu tuan. Nak cari kubur Al-Fatihah lah Al-Fatihah kan. Tak dapat dia nolong nak buat. Ini tuan. Allahu Akbar tuan. Bayangkan masa zaman tu tuan. Kan? Kita berbudak lagi masa tu. Baru grad. Dia kata bagus-bagus je ustaz ni kan. Gitu. Lala sudah geram. Jangan cerita pasal politik. Memecah perpaduan. Kan? Tuan. Ya. Sabarlah nak macam mana. Kau ada tumbuk pun sabar, alhamdulillah. Nabi ni paling batu kat Taif. Kan? Allah wa idh qala Allahumma in kana hadha wal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Tengok kata orang Taif, surah Al-Anfal ayat 32. Ketika mana mereka mengatakan Allahumma in kana hadha wal haqqa min 'indik. Ya Allah, kalau betul lah Nabi ni hak sisi engkau, turunkanlah kalau kami bersalah hujan batu dari langit atau bawakanlah azab yang pedih. Amboi samsing tuan-tuan. Tapi apa jawab wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah Ta'ala tidak mengazab mereka kalau ada Nabi Muhammad lagi bersama mereka. Dan Allah tidak mengazab mereka selagi mana mereka boleh beristighfar lagi. Subhanallah, tuan-tuan. Malaikat dah offer dah nak aku angkat jabal ataupun bukit di Taif untuk dihentak daripada mereka. Tak payah. Jangan. Nanti adalah beriman dengan mereka. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau beri hidayah pada kaumku kerana mereka tidak mengerti. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tak semua dalam surau ni pun setuju dengan pendapat saya. Ada yang marah juga. Ada. Yang dah WhatsApp pun ada. Kan? Ada. Sabar nak buat macam mana? Kita terangkanlah. Terang ni. Nak ikut nak buat macam mana? Tak dapat. Nolong tuan. Nampak? Itu saja. Satu saya pesan satu je. Jangan ta'assub. Jangan fanatik. Tak mesti selalu saya sebut. Tak semestinya kata-kata saya benar. Mungkin ada pendapat lagi bernas. Tapi selagi mana saya baca qala Allah Ta'ala dengan tafsiran yang mengikut disiplin ilmu tafsir, qala Rasulullah SAW dengan disiplin ilmu hadis. Hadis itu apa ustaz? Sahih, okey, makbul. Hadis ni apa ustaz? Hasan, ya makbul. Makbul tu terimalah, kan? Ya hadis ni apa ustaz? Dhaif. Tak boleh makbul semua pun. Itu betul. Kena bagi tahu. Nampak tak? Sebabnya selagi kata orang Banjar based on Quran and hadis. Jadi tuan-tuan, kalau benar itu datang daripada Allah Rasul. Jangan nak tolak. Nampak? Kita marah orang tolak Islam ustaz, murtad. Rupa kita serupa juga. Sebab apa tuan? Sebab dah fanatik. Dah fanatik punya pasal. Dengan satu kumpulan satu ustaz, maka semua orang lain tak betul belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita bimbang. Baik, Yahudi letak macam itulah. Balik pada Yahudi tadi, dia letakkan, dia kata politik mesti dijauhkan daripada orang Islam. Orang Islam pegang pahaman ini. Nampak? Tapi jemaah Islam, Hizbul Islami bawa balik. Tak boleh dipisahkan antara politik dengan agama. Tengok tuan-tuan. Kemudian lagi apa lagi? Kerja-kerja memisahkan orang Islam daripada pekerjaan umum. Al-amalul am. Maknanya kerja-kerja besar lah maksud itu. Atau kerja mecah belahkan orang Islam supaya jangan bersatu melaksanakan matlamat yang sama. Yang sama yang dilakukan oleh penjajah, tentera Salibiyah, Yahudi, Zionis dan kerajaan negara Islam yang mirip kepada mereka. Kerajaan Islam. Tapi kadang-kadang mirip pula kepada Yahudi. Perangai mereka. Mereka bukan dilakukan oleh mereka secara kebetulan. Maknanya perancangan Zionis dah lama dah. Orang akan rasa lega ada Darul Islam, adanya Daulatul Muslimin. Lepas tu bawah ni saya forum orang tanya, Ustaz, adakah Malaysia negara Islam? Saya jawab senang je. Lihat sudut akademik tu. Sebut negara Islam, kita ambil pada terjemahan Arab, Darul Islam, negara Islam.
Daulah Islamiah pun tetap negara Islam. Saya dah huraikan dekat sini dulu. Tapi lama lah kan dulu. Jadi maknanya terjemahan sama je. Tapi kalau kita kembali pada istilah Arabnya ada beza. Darul Islam sebab pemerintah ada orang Islam. Ada masjid. Itu Darul Islam. Walaupun pemimpinnya yang menteri-menteri itu campur-campur. Tapi sebab kerana tunggal atas Islam, orang Islam. Lepas itu rakyat dia ada Muslim dan non-Muslim. Ada masjid. Itu Darul Islam nama dia. Tapi kalau betul-betul melaksanakan Islam dengan undang-undangnya sekali, betul-betul implement Islam, walaupun majoritinya orangnya bukan Islam, tapi pemerintahnya Islam, macam di Madinah bukan majoriti kan, tak sampai 30% orang Islam. Maka di situ menunjukkan bahawa Islam tetap juga tertegak dan menjadi negara Islam, Daulah Islamiah. Nampak tak? Itu dia. Ada beza. Ada beza. Jadi orang pun tetap juga terimalah nama negara Islam. Ada rasa seronok negara Islam. Nampak? Rupa-rupanya pemerintahan itu sudah ditarbiah oleh Yahudi sekian lama. Yahudi letak dah. Itu perancangan Zionis yang saya sebut kan, Israeliat moden. Dia dah buat siap dah. Kalau kamu nak mencapai matlamat kemenangan, begini cara dia. Untuk kekal pemerintahan kamu, buatlah begini cara dia. Dia dah buat siap dah. Maka dia pun jauhkan orang daripada politik. Jangan berpolitik. Dia kumpulkan imam-imam ramai-ramai. Hari ni kita akan bagi sumbangan. Sebelum kami bagi sumbangan, dengar lu ceramah daripada yang amat berhormat datang. Aku cakap, imam-imam jangan politik. Itu dia. Tu imam pun mengangguk semua. Kan? Terima sampul seorang-seorang. Kan? Masing-masing. Tu contohlah dia buat kan. Dia takut lah. Imam tu yang lurus-lurus tu, yang betul-betul lurus tu. Kan? Dia kata takut jangan politik dia. Kan? Nanti tak dapat lagi dia tahun depan. yang ada fikrah, ada faham, itu kata dia. Dia bukan Quran Sunnah, dia manusia biasa je. Itu yang dia faham. Nampak tak? Gitulah, dia takut-takut ke orang. Tapi sekarang tak adalah orang faham kan. Itu guna tuan kuliah-kuliah. Kalau kuliah banyak pun tapi penakut tak guna juga. Tak macam cakap lah kan. Macam tu-tu kan cakap. Oh kuliah banyak, bagus. Pendengar seorang takut juga. Kan? Benda betul, apa takut? Kalau salah, beritahu salah. Kita lihat pada Quran dan Sunnah. Sebab Quran kata dah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dia tak sebut ulama dah. Tak macam cakap tuan. Quran cakap, saya bukan ubah Quran. Quran cakap gitu. Nampak? Dia sebut ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, Rasul dengan ulama. Ulil amri itu ulama, dia kata pemerintah. Itu ulama lah. Tapi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau telagah balik Quran kan hadis. Khalas. Pegang pendapat ulama macam-macam. Fatwa tu betul belaka. Saya cakap fatwa tu betul belaka tapi tengok tahun dulu. Bab hijrah kan. Ada beza kan. Tadi mungkin hari ni pendapat saya berlainan, besok berlainan sebab tengok kepada suasana perubahan itu, pendapat itu. Tapi bila sebut hukum Quran dan Sunnah, siapa berani nak tolak, nak lawan tuan-tuan, dipersilakan. Tapi saya tak suruh kan. Ini dia. Saya tak suruh. Ini dia. Ya. Tapi cuma nak bagi tahu siapa yang berani bertikai. Quran kata ni. Kan? Quran, innahu laqaulu fasl wa ma huwa bil hazl. Quran qaul fasl. Katanya sudah terputus. Muktamad. Jangan bertikai lagi dah. Bukan main-main. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Balik pada Allah dengan Rasul balik. Quran dengan Sunnah. Dan maka sebab itu kita balik-balik, kita rujuk balik di situ. Baik. Jadi kalau kita kata kesedaran itu timbul sebab para pendakwa dan ulama-ulama, ya, apabila mereka berani menyatakan yang hak, maka barulah masyarakat faham pada hari ini bahawasanya sebagai satu conclusion ataupun kesimpulan bahawasanya kita dijauhkan daripada politik, apatah lagi memperkenalkan politik Islam, walaupun banyaknya karya-karya ulama yang menulis tentang perkara tersebut dalam kitab-kitab mereka macam Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayah Diniyah, macam contoh cerita apa ni Imam Al-Mawardi sebagainya lah. Banyak lagi yang lain tuan. Al-Maududi ada tulis tentang apa ni kedudukan non-muslim dalam negara Islam. Macam-macam lagi ulama-ulama adaptasi daripada buku-buku lama turas membincangkan perkara yang berkaitan dengan politik Islam. Dalam sirah pun ada, walaupun tidak ditabwibkan dalam bab yang khas, tapi kita tengok macam mana amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semuanya membuat kerja yang sama tuan-tuan. Maka kita dijauhkan daripada situ.
Siapa yang menjauh kita, inilah Zionis dah masuk, tuan siap-siap. Sebab itulah mereka suka orang yang lalai dengan membincangkan perkara-perkara yang tidak ada orang kata satu dalil atau ketetapan dalam syarak. Dia suka orang bincang, ustaz, antara telur dengan ayam mana dulu? Nak mencapai hakikat dan makrifat. Apa jawapan tuan? Allah dulu. Mana boleh ustaz, kami nak minta dua je, ayam tu telur tu. Habis Allah kau tak mana? Tanya. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Faham tak? Allah sendiri pun masa ciptakan langit bumi tak pernah kita tengok pun. Wala khalqa anfusikum. Kamu jadi ibu sendiri pun tak nampak. Siapa dulu? Ibu saya ke saya dulu? Kalau ikut tertib mak dia dulu, baru kita. Kalau ikut semua serentak je. Betul ke ustaz? Ayat 172 dalam surah Al-A'raf dia kata dah. Alam roh semua siap dah. Kita ni tuan. Nak kata apa? Saya jangan dibincang benda-benda gitu, benda yang tidak ada penjelasan. Yang jelas terus buat. Betul lah ulama-ulama dalam kitab Ulumul Quran bagi tahu. Kenapakah sejarah Quran itu tidak ceritakan oleh Nabi? Saya detail. 23 tahun Nabi menerima Quran yang banyak ditumpukan soal-soal al-ahkam, menjalankan hukum. Nampak? Nabi terangkan. Turun zakat, Nabi terangkan zakat pembahagian dia sekian. Hukum hudud dan qisas sekian cara macam tu. Betul penting melaksanakan. Berfikir benda-benda gitu tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun, rupa-rupanya tuan lama-lama tak semayang. Ada Yahudi nak. Yahudi nak itu. Lama tak pergi semayang Jumaat. Pasal apa? Bersuluk. Kan? 7 hari. Kau sampai pada hari yang Jumaat hari ke-7 jangan pergi. Kenapa? Kau uzur syar'i. Apa syar'inya? Masjid sebelah rumah je. Kan kau sakit kan? Elok sihat. Sakit hati. Hati kau sakit tak wajib. Dia mula tuan. Dan dia mula mengarut. Bila dah tak pergi solat Jumaat, tak dengar khutbah. Tak dengar khutbah, iman pun tak dijanakan dengan kekuatan. Akhirnya tuan, itulah dia tuan. Jadi rosak. Perancangan Yahudi juga tuan ialah menjauhkan umat Islam daripada mendengar khutbah. Pergi solat Jumaat boleh pergi, tapi jangan dengar khutbah. Itu antara perancangan dia. Sebabnya betul orang suka untuk lewat pergi sembahyang Jumaat. Lagi lewat masuk waktu Zuhur, lagi lewat dia pergi sembahyang Jumaat. Dia berkumpullah kat luar sambil menikmati rokok gudang garam. Rokok. Walaupun solat maghribnya dengan solat subuhnya, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Lepas tu dia dekat dengan api balik. Tadi minta jauh dia dekat. Contoh gitulah. Jadi dia rancang saya siap dah. Dia rancang saya siap tuan-tuan. Kita je yang tak perasan. Maka inilah tujuannya dia jauhkan. Maka sebab itulah tuan-tuan digalakkan sangat ada lagi tazkirah Jumaat. Nampak? Pasal khutbah dah pendek tak apa. Bagi orang penerangan. Pasal hari itulah orang ramai datang. Yang tak ke masjid pun datang sebab orang Melayu beriktikad sembahyang yang wajib seminggu sekali saja Jumaat saja. Setahun hanya sebulan, itulah solat tarawih. Kita buat tazkirah tarawih kita tuan. Wallahu a'lam. So insya-Allah tersambung lagi kuliah kita pada masa datang. Tuan-tuan sesiapa yang ingin memberi bantuan sumbangan kepada pihak kami tuan-tuan, Darul Azhar dan Darul Al-Quran Al-Karim Malaysia Yaman tuan-tuan, insya-Allah boleh hulurkan bantuan. Kami dahulukan dengan jazakumullah khairal jazak, tangguh malis dengan doa juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الأمريكين والفرنسيين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.